Penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan memaksa kita mengubah segala rutin dan kebiasaan kita. Kita kini perlu menyesuaikan diri dengan normal baharu. Tiada orang dan tiada sektor yang terkecuali. Dan ketika bulan Ramadan ini, antara yang paling terkesan dengan normal baru ini adalah peniaga Bazar Ramadan. Jika dahulu bulan Ramadan adalah satu bulan yang amat lumayan bagi mereka, yang menyaksikan mereka melayan ratusan pelanggan yang berasak-asak membeli juadah berbuka puasa setiap hari. Tahun ini, ceritanya berbeza. Pelaksanaan PKP bermakna peniaga Bazar Ramadan juga ada normal baru tahun ini. Grab Malaysia dengan inisiatif Grab e-Kitchen Bazaar kini memberikan nafas baru kepada peniaga-peniaga ini. Dengan Grab e-Kitchen Bazaar, peniaga boleh menjual juadah bazar secara atas talian, sekaligus memastikan permintaan pelanggan dipenuhi dan sumber pendapatan mereka juga kekal terjaga walaupun tidak dapat berniaga di bazar tahun ini. Okey, sekarang ini saya nak bersama dengan peniaga di Damansara ini, di Grab e-Kitchen ini, Bazar Ramadan yang cukup luar biasa. Okey, bersama dengan saya adalah Izzuddin, yang kalau nak ikutkan gerai ataupun booth dia adalah booth nombor 7. Makanan boleh katakan banyak yang kat sini semuanya nampak menyelerakan. Okey, santapan kitchen. Okey, Izzuddin, terima kasih kerana sudi bersama dengan Ezra Awani. Izzuddin boleh kongsikan apa menu yang Izzuddin jual di e-Kitchen Grab Ramadan ini? Okay, kita ada banyak menu lah. Salah satunya soto, badak berendam, bubur pulut hitam, bubur cacar. Kita ada kerepek, ada roti jala. Apa lagi ada? Dengan puding jagung, puding karamel. Karamel dengan roti jala lah. Okey, alright. Kalau tengok list kat sini memang nampak menarik lah kan. So, bagaimana, mungkin boleh cerita dahulu lah daripada dulu bagaimana Izzuddin menjalankan perniagaan. Dulu apa perniagaan yang dijalankan? Okay, dulu memang saya buat supply barang-barang makanan juga pada Petronas. Tapi sejak yang PKP ni, dia slow lah. So, saya decide untuk join dengan Hijrah. Tapi saya takut juga mula-mula. So, bila dah join, baru tahu memang gempak lah. Okay, so kalau kita nak buat comparison ataupun perbandingan antara dulu punya perniagaan, macam mana kalau kita nak cakap dari segi pendapatannya, hariannya, berapa lebih kurang kalau bila menyertai Grab e-Kitchen ni, berapa yang boleh, anggaran lah lebih kurang dalam sehari? Dalam sehari, anggaran untuk Grab ni, saya boleh dapat 1,000 lebih. 1,000 lebih sehari. Betul. Dulu mungkin agak slow sikit. Dulu agak slow. Sekarang ni nampak impact dia, macam saya pun terkejut. Kejut jugalah kalau ni. Okey, alright. So, apa yang mendorong Izzuddin untuk menyertai Grab e-Kitchen ni? Sebab saya bukan seorang yang suka duduk diam. So, saya perlu bergerak untuk buat something supaya saya mendapat pendapatan lah. Sebab masa PKP ni memang terputus pendapatan. Okey, Izzuddin, terima kasih kerana sudi bersama dengan Ezra Awani. Best of luck. Menu semua nampak menarik-menarik. Siapa yang berada di sekitar Lembah Kelang, di Damansara, di Petaling ini, kawasan ini, anda boleh membuat tempahan. Kami akan kongsikan cara nak buat tempahan di aplikasi Grab untuk memudahkan anda membuat tempahan makanan. Okey, saksikan. Baiklah, kalau kita nak bercakap berkenaan dengan e-Kitchen, Grab e-Kitchen ini, pastinya ramai yang tertanya-tanya bagaimana inisiatif ini boleh diwujudkan. Sebab selalunya bulan Ramadan kita ni mesti nak pergi ke bazar yang fizikal. Itu adalah normal lama kita. Tetapi normal baharu kita, pendekatan yang dibawakan oleh Grab Malaysia, sesuatu yang boleh secara peribadi saya rasakan yang cukup memberangsangkan inisiatif yang cukup baik, terutama bagi peniaga-peniaga di bazar yang tidak dapat lagi berniaga di bazar. Dan untuk menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan saya adalah Abby Azli Abdullah yang merupakan Ketua Hal Ehwal Awam dan Kerajaan Grab Malaysia. Encik Abby, terima kasih kerana sudi
membawa Ezra Awani melihat kitchen yang cukup besar, e-kitchen ini, Ya. sesuatu inisiatif yang baru. Mungkin you boleh ceritakan dahulu berkenaan dengan bagaimana boleh wujudnya inisiatif Grab e-kitchen ini. Ya, jadi kita di Grab, kita sebelum bermulanya PKP, kita telah pun merancang beberapa produk-produk baru dan ia semua terkandung di bawah platform Grab, di bawah Grab Mart ya. Dan dalam Grab Mart ni kita sudah memulakan program seperti program Grab Pasar dan sebagainya. Jadi kita telah mendapati ada wujudnya kepermintaan untuk e-bazar ketika bulan Ramadan, dan dengan adanya PKP ini mungkin ini akan menyebabkan kita perlu melaksanakan sesuatu yang segera untuk memenuhi keperluan yang mungkin akan muncul ketika musim Ramadan. Dan e-bazar Grab e-kitchen Ramadan telah pun bermula. Okey. So, Dilaksanakan. apa kalau kita nak bercakap dari segi cabarannya lah. Apakah bentuk cabaran? Sebab kita tahu secara tradisionalnya perniagaannya macam saya cerita tadi, orang buka payung dekat bazar, tepi jalan berniaga. Tapi ini adalah satu yang baru. Ya. Dari segi Grab sendiri, apa cabaran yang dihadapi oleh Grab dalam mewujudkan inisiatif ini? Cabaran utama bagi saya selepas apa yang kita dapati dalam tempoh seminggu pertama pelaksanaan e-kitchen ialah adaptasi kepada digital tu. Kerana jika dulu dalam bazar Ramadan tradisional mereka memulakan operasi pada jam 3.30 4 petang. Tapi dalam e-kitchen ni mereka terpaksa berada di sini pada sebelah tengah hari. Pukul 1 dah kena ada di sini dan set up barang-barang mereka. Dan mereka juga terpaksa menggunakan peralatan elektronik. Mereka kena ada telefon mudah alih yang sesuai, yang boleh menerima tempahan dan memproses tempahan berkenaan. Dan semuanya dijalankan di atas talian. Tiada cash fizikal ataupun transaksi fizikal yang berlaku. Ya. Jadi apa trend menarik? Kalau kita bercakap dengan normal baharu ini, Ya. apa trend menariknya berkenaan dengan e-kitchen Grab ini? Jadi kita dapati ketika PKP ini permintaan terhadap Grab Mart dan Grab Food dan Grab Express meningkat sebanyak kurang-kurang 25% ataupun lebih tinggi ketika PKP. Dan daripada segi e-kitchen ni kebanyakannya memilih produk-produk makanan yang mudah seperti roti john, murtabak. Jadi mereka tahu exactly apa yang dia nak, benda-benda yang mereka menjadi pilihan ramai, dan mereka telah membuat pertempahan yang besar. Kita dapati permintaan meningkat sebanyak 30% bagi barang-barang berkenaan. Ada yang terpaksa menutup kedai mereka dengan lebih awal, sebelum pukul 5 kerana permintaan yang telah menyebabkan barangan mereka habis. Ya. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan normal baharu, bagi mereka para peniaga pastinya ekonomi digital merupakan kata kuncinya. Ya. Jadi pada ketika ini, apa keperluan bagi peniaga kecil di Malaysia dalam mengadaptasi ekonomi digital ini? Nanti mereka terpaksa menerima hakikat bahawa norma baru ni akan berterusan untuk beberapa bulan yang akan datang dan mungkin selama-lamanya. Apa yang penting ialah mereka perlu bersifat lebih terbuka dalam menerima pendekatan baru. Mungkin mereka terpaksa mempelajari mengambil lanjut teknologi yang ada sekarang, macam mana untuk download aplikasi-aplikasi tertentu, macam mana untuk melakukan transaksi atas talian. Jadi itu semua terpaksa dijalankan ataupun dipelajari dengan segera untuk mereka menerima perubahan ni. Ya. Jadi berbalik kepada e-kitchen ini, apa bentuk SOP-nya, apa bentuk pelaksanaannya, mungkin you boleh ceritakan sedikit. Ya. Sebab kita nampak ada banyak line-line merah, Ya. orang jalan ikut, rider datang ambil ikut laluan, Ya. ada nombor booth kedai masing-masing. Ya. Mungkin you boleh share sedikit SOP-nya. Jadi yang paling penting e-kitchen ni bukan terbuka ya. Ia adalah di dalam kawasan tertutup. Tiada siapa pun dibenarkan masuk kecuali rider dan merchant-merchant, peniaga-peniaga yang ada di sini. Jadi tempahan dibuat secara talian mulai pukul 2.30 sehingga pukul 5. Dan setiap talian, setiap tempahan itu akan ada rider-rider tertentu yang akan datang ke kawasan ini, dan mereka akan beberapa proses tertentu akan berlaku sebelum tu ya. Pada pertamanya mereka akan adakan penjarakan sosial di mana rider-rider itu terpaksa beratur di pintu depan. Okey. Dan pemeriksaan kesihatan akan dilaksanakan. Temperature check. Jika terlalu tinggi, mereka tidak boleh masuk ke dalam dewan. Dan bagi merchant-merchant dan peniaga-peniaga di sini, you boleh tengok yang mereka semua ditempatkan pada jarak yang tertentu. Ada penjarakan sosial yang boleh dilihat di sini. Jadi Satu booth pun tak banyak peniaga. Ya, ya. Kalau kita tengok, Ini lebih semua kurang dalam satu dua orang. Ya, betul. Jadi ini semua berdasarkan SOP Kementerian Kesihatan yang telah kita pelajari lebih awal. Ya. Okey, so dari segi
untuk memastikan pemilihan lokasi juga penting. Ya. Bagaimana memastikan dari segi keselamatannya, lokasinya, strategiknya kawasan itu semua perlu diambil kira. Ya. Mungkin you boleh share sedikit antara lokasi-lokasi Grab e-Kitchen ni. Jadi Grab e-Kitchen ni ada di 10 lokasi di seluruh Selangor. Kebanyakan ni kawasan-kawasan popular seperti bandar utama yang meliputi kawasan Petaling Jaya dan Taman Tun. Kita ada juga di Bangi, kita ada di Ampang dan kawasan seperti Semenyih. Jadi sebahagian besar Selangor diliputi dengan e-Kitchen Grab ini. Ya. Feedback yang you terima lah mungkin pada awal Ramadan sehingga beberapa hari selepas Ramadan ini, lebih daripada seminggu Ramadan, bagaimana sambutannya, penerimaan feedback daripada pertama penggunanya, peniaganya sendiri, bagaimana secara keseluruhannya? Daripada pihak merchant, peniaga, pada mulanya proses operasi sudah tentunya kita akan mengalami beberapa teething problem kan, gangguan-gangguan kerana tak biasa. Tapi selepas hari ketiga dan keempat, kita dapati bahawa mereka sudah menerima norma baru ni, dan semuanya berjalan lancar. Mungkin ada satu atau dua tidak akan dapat berada di lokasi, tapi itu kita akan selesaikan dengan secara operasi inilah. Dan daripada segi permintaan, kita dapati ada wujud peningkatan sebanyak 30% pada setiap hari. Jadi peningkatan semakin meningkat berdasarkan tahap operasi yang kita boleh laksanakan. Ya. Baik, Encik Abby, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awan ni. Terima kasih Grab Malaysia atas inisiatif yang cukup baik ini, membantu para peniaga usahawan kecil yang dahulunya terpaksa buka payung, redah panas hujan setiap hari, kerugian, untung rugi belum tentu lagi pada bulan Ramadan tahun-tahun sebelum ini, tetapi ada hikmah di sebalik apa yang terjadi sewaktu PKP ini. Jadi apa cerita mereka para peniaga ini akan saya kongsikan dalam blog yang seterusnya. Sesuatu yang menarik menanti anda selepas ini. Okey, kalau kita dah ada SOP, kita dah ada tempat, kita dah ada peniaga, tapi kalau kita tak ada orang yang nak penghantar makanan tu tak ada, tak sampai juga makanan kat rumah kan. Jadi bersama dengan saya adalah Muhammad Fazli Jamhari. Bang, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awan ni. Sama-sama. Popular awal-awal dulu sewaktu PKP, viral cerita berkenaan dengan part of our frontliners. Terima kasih juga menjadi sebahagian daripada frontliners yang menghantar makanan, orang duduk rumah menghantar makanan. Jadi di bulan Ramadan ini, bagaimana abang melihat sambutan mungkin daripada e-Kitchen ini, mungkin sejak daripada awal Ramadan dulu macam mana? Hari ini macam mana? Semakin ataupun semalam macam mana perkembangan perniagaan ataupun penghantaran tu? Okey, untuk e-Kitchen pada permulaan dia, kita memang ada tak berapa banyak lah. Tapi daripada hari ke hari kita menampak penambahan dari segi tempahan daripada customer lah. Sebab sekarang ni pun dalam pukul 5 macam tu kita dah sesak. Kita makanan pun sudah hampir habis lah macam tu. So memang kita nampak benda ni nampak berkesan lah. Ramai-ramai tarikan ramai yang nak ini. So selalu Amang Rider ni, kalau saya pernah sembang juga, saya pun rajin juga order dekat Grab kan. So Amang Rider diorang cakap, oh saya main area sini je. So kalau macam abang main area mana? Maksudnya kawasan penghantaran abang tu area mana selalunya? Saya main area Subang, Sunway dan Puchong. Okey, Subang sampai Puchong lah. Okey. So kalau dari segi perbezaan lah, tahun ni abang dah beberapa tahun sebagai rider penghantar makanan Grab ini, macam dulu macam mana abang tengok berbanding dengan pada Ramadan ataupun sewaktu penularan wabak ini, PKP dan juga Ramadan menggunakan Grab e-Kitchen ni tahun dulu macam mana sebelum PKP ni? Okey, first perbezaan tahun dulu dengan tahun sekarang ni, yang pertama kita nampak ketara adalah kesesakan jalan raya. Okay. Wah, so kalau PKP ni tak banyak kereta di luar, so kita pun senang. Kita nak ke sana ke sini. Lepas tu pula dari segi, tapi tahun ni berbeza lah sebab tahun ni kita ada e-Kitchen ni. Nak beza dengan tahun lepas kita lebih kepada restoran-restoran yang memang sedia ada. So tahun ni kita dapat nak menikmati juadah daripada bazar melalui Grab. Mana yang sebab tahun ni tak ada bazar, so inilah peluang untuk mereka mendapatkan makanan yang daripada bazar tapi melalui Grab. Yes, betul. Okey, so ialah Grab pun memainkan peranan sebagai sebuah syarikat entiti yang boleh katakan cukup besar, cukup gah di Malaysia ini. Grab pun memainkan peranan untuk para petugasnya. So apa peranan Grab
kepada abang sebagai salah seorang rider jugalah, sebab kita tahu dalam situasi sekarang ni kita memerlukan mask, kita memerlukan hand sanitizer, glove dan sebagainya. Mungkin abang boleh share sikit peranan syarikat kepada seorang pekerja seperti abang ini. Okey, peranan Grab pada musim PKP ini, mereka telah mengedarkan mask kepada semua rider-rider yang ada. So mereka dapat bertugas dalam PKP ini yang menggunakan mask. Dan segala news atau akhbar-akhbar daripada kerajaan mereka akan update pada apps, so kita boleh melihat daripada apps Grab sendiri. Dan dari itu saya tengok pelibatan Grab dalam PKP ini agak baguslah. Kita bercakap juga ialah dari segi sifat kemanusiaannya, bertugas, terik panas, hujan, kita tak boleh larilah, lumrah kerja. Jadi di bulan Ramadan ini bagaimana abang buka puasa? Kadang-kadang kita tahu mungkin ada order yang last minute lah, ada yang nak lambat, ada ialah customer, orang mengatakan customer always right. Betul. So macam mana dari segi nak rushing, nak kejam, nak buka puasa satu, nak make sure makanan tu sampai dekat customer di waktu sebelum buka puasa tu satu perkara juga. So mungkin abang boleh share lah daily rutin harian abang. Okey, macam kami sebagai rider semua, kami tahu tanggungjawab kami untuk menghantarkan makanan kepada pelanggan pada tepat masanya, dan ada kalanya memang akan melanggar masa buka puasa tu. So biasanya kami rider akan sedialah standby roti. Roti dengan air. So untuk just sekadar boleh buka puasa je. Lepas tu kita orang sambung, lepas habis buka tu baru kita akan berhenti dan rehatlah. Yang penting kita nak menghantar makanan untuk waktu berbuka tu. Jadi customer dapat dulu. Ya betul. Perut ni kenyang ke lapar? Perut tu kita dapat alas sikit, tak cukup. Cukup Okey. So timing lah. Pukul berapa yang selalu paling sibuk lah? Bulan puasa ni especially. Okey, bulan puasa ni kebiasaannya start daripada pukul 4.30 macam tu sampai membawa ke buka puasa pukul 7.30 pun masih ada lagi pesanan yang kita terima. Dalam masa peak time tu memang banyak yang kita akan dapat terima pesanan untuk buka kalau dibandingkan dengan tengah hari, sebab tengah hari memang kurang. Time tu yang kita akan start banyak. So mungkin apalah nasihat abang kepada para pengguna di luar sana? Ialah kita pun faham, kita pun sebagai pengguna pun kita tak nak juga last minute dapat makanan kan. Sebagai abang pun tak nak juga rushing nak hantar makanan. So mungkin abang ada nasihat kepada mereka, mungkin minta order awal sikit ke kan, and schedule time dekat apps Grab ke, mungkin abang boleh share sikit. Okey, apa yang saya boleh pesankan pada semua orang, sekarang ni macam e-kitchen kita sudah boleh beroperasi pada 2.30 petang. Dan lebih afdal kalau dapat membuat pesanan tu sebelum pukul 5. Sebab lepas pukul 5 tu kita takut kita akan dapat pesanan yang tinggi. So kemungkinan untuk lambat tu adalah. So kalau nak dapatkan makanan tepat pada buka puasa, kalau boleh kita order sebelum pukul 5. Okey, macam tadi kita dah sembang berkenaan dengan SOP, bagaimana inisiatif. Kita tengok ada banyak garisan lah, ada cara nak masuk, cara nak keluar, apa yang perlu dilakukan oleh rider dan sebagainya, para peniaga di sini, orang yang keluar masuk dalam dewan ni. Kalau ada bazar, mestilah ada makanan. Jadi, kali ni saya nak bersama dengan orang yang meniaga makanannya, iaitu bersama dengan saya adalah Kak Ros. Okey, Kak Ros, bau sedap sangat hari ni, bau ayam berempah ni. Petang-petang ni kita dah, perut ni dah semakin dah rasa lapar dah ni. Okey, Kak Ros, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Kak Ros boleh cerita sikit, apa jenis perniagaan yang Kak Ros jalankan, menu-menu yang disajikan ataupun dijual di e-kitchen Grab ini? Terima kasih nama saya Rosiah binti Abu Asri. Saya menyajikan satu nasi kukus ayam goreng berempah. Kemudian saya buat gulai kawah. Gulai kawah daging dan gulai kawah daging. Ni selalu orang utara popular orang ni. Orang utara popular gulai kawah ni. Okey, dan satu lagi bihun sup Bihun sup. Bihun sup ni pun ini bihun sup. Dalam ni kita tak taruh ayam yang ketul-ketul, kita asingkan dia. Maknanya dia yang ini cuma yang kering. Jadi buat packaging macam ni dia lebih selamat. Betul. Setengah orang nak simpan kan, nak sahur lah apa semua. Nak sahur lah apa. Untuk tahan, kita gunakan ini dalam ni ada ayam.
Ui. Isi ayam dan dia punya kuah-kuah lah. Jadi panas sentiasa dalam ni. Okey. Sebab mengikut KKM dia punya daripada Kementerian Kesihatan, kita makanan harus panas. Tak boleh lebih dari 4 jam di luar kan. Jadi kita memastikan makanan kita panas. So kita sediakan nasi dalam pelas. Kita buat packaging juga menggunakan teks masa. Masa sebelum Grab sampai. Okey. Grab sampai pukul berapa kita akan take waktu packaging tu. Alright. Kemudian kita akan tandakan di situ. Okey. Jadi untuk yang makan tu dia akan tahulah waktu dia. Dan cara begini dia lebih selamat, bersih dan sampai dalam keadaan yang baiklah. Maknanya dia kalau balik kita nak letak microwave pun tak ada masalah. Tak ada masalah, betul? Apabila PKP ni datang, kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi keutamaan kita bila kerajaan memberi peluang kepada kita, maksudnya hijrah dengan gabungan Grab dan juga Flag, MBI juga memberi kita satu perkara yang baik lah. Yes. Dalam perniagaan kan. Jadi benda ni secara online tanpa duit. Jadi kita tak perlu sibuk-sibuk. Bila order sampai, kita pasang stiker time semua jalan, Grab datang ambil. Jadi nilai kewangan tak perlu nak berkira. Dan jualan dia sebenarnya lebih banyak daripada biasa. Waktu mulanya PKP, saya punya perniagaan jatuh sehingga 80%. Bermakna tinggal 20% saja sebab pelanggan tak boleh datang duduk kat meja nak makan. Mereka hanya membeli dan balik. Bila beli membalik, kita punya kos hilang kat mana. Dia orang datang beli makanan saja dan tak beli air. Dia tak sama macam customer datang makan di kedai kita. Yes. Dia berbeza. Dia bila datang kat kedai dia mesti ada air, dia ada sampingan itu dan ini. Jadi costing tu berubah sama sekali. Bila macam tu saya terpaksa reda. Asalkan pekerja saya ada gaji, teruskan je lah kan. Jadi saya tak fikirkan keuntungan atau apa. Saya boleh bayar sewa apa semua dah cukup dah bagi saya. Yang selebihnya bila kerajaan Menteri Besar kita kan yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin memberi melaksanakan inisiatif ni, kita rasa amat bersyukur. Inilah peluang untuk kita menjana ekonomi. Dan saya lihat daripada perbezaan bazar Ramadan tiap-tiap tahun saya buat, ini lebih mendatangkan keuntungan dengan nilainya yang lebih baik lah. Makna dia daripada awal perniagaan tu sampai ke hari ini hari ke-9 kita nampak sentiasa meningkat. Awal Ramadan dulu kita antara berani dengan takut. Kita tak biasa. Macam saya, ini adalah kali pertama perniagaan dalam online. Saya tak pernah buat lagi. Orang kata nak sentuh benda-benda ni pun tak pernah. Ini adalah pengalaman baru yang diajar oleh Grab. Hari pertama saya agak keliru macam mana nak buat, macam mana kan. Nak receive order apa semua. Tapi Grab membantu kita macam mana untuk mengendalikan dia. Dan hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya dah boleh terima. Semalam adalah hari ke-8. Hari ke-8 kita dapat mengadakan banyak pack dan jualan habis. Pukul 3.15 start. Dia sebenarnya Grab start pukul 2.30. Tapi saya mula start. Tapi saya punya jualan dalam pukul 3. Pukul 3, pukul 4.15 dah habis. Dalam sejam suku. Ya. Tak sampai 2 jam, tak sampai sejam setengah. Betul. Dia punya tu nampak meningkat sangat-sangat dan saya amat bangga dan bersyukur sangat. Alhamdulillah. Dan hari ini kita ada buat penambahan dari segi kuantiti makanan. Pendapatan daripada awal cuba-cuba je. Berani, orang kata berani terjun. Hari pertama tu saya buat masa sejam saja. Saya cuma nak bagi semangat kepada peniaga-peniaga lain yang hanya berniaga cuma 2. Daripada 8 cuma ada 2. Antara berani dengan takut, saya terjun juga dengan pendapatan 150 hari pertama. Dan semalam meningkat sehingga 800 lebih. Dan saya yakin hari ini kalau habis semua dia akan ke 1000 lebih.